Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar bab baru iaitu bab 4 bagi sains KSSM tingkatan 4. Okey, bab 4 adalah tentang teknologi hijau dalam melestarikan alam. Okey, kita tengok apa yang ada dalam bab ni. Okey, dalam bab ni kita akan belajar tentang apa itu teknologi hijau dan apa sektor yang ada dalam teknologi hijau dan bagaimana kita nak aplikasikan teknologi hijau tu dalam kehidupan kita. Okey, pertama kita nak tengok apa itu teknologi hijau. Okey, kelestarian alam sekitar. Kemajuan teknologi dan pembangunan secara holistik pada era ini banyak memudahkan dan mempercepatkan manusia. Okey, seperti yang kita tahu, kemajuan teknologi pada zaman sekarang ini banyak memudahkan kita dalam kehidupan seharian. Tapi kemajuan itu juga membawa kesan buruk kepada alam sekitar. Contohnya menyebabkan pencemaran alam sekitar dan mengurangkan sumber alam sekitar. Okey. Jadi disebabkan hal inilah maka untuk mengembalikan semula kesedaran kita untuk menjaga alam sekitar, untuk menjaga alam sekitar, maka usaha dan inisiatif dijalankan dan usaha itu dikenali sebagai teknologi hijau. Inilah kenapa teknologi hijau ini diadakan sebab supaya kita ada kesedaran untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Apa maksud kelestarian? Maksudnya kita tidak merosakkan alam sekitar dan menjaga serta memulihkan alam sekitar. Itu maksud kelestarian alam sekitar. Okey, untuk menjaga alam sekitar maka terciptalah teknologi hijau. Okey, apa itu teknologi hijau? Kita tengok dulu konsep teknologi hijau. Okey, teknologi hijau adalah pembangunan aplikasi, produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar. Untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadilah serta meminimumkan dan mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia kepada alam sekitar. Jadi teknologi hijau itu kita membentukkan aplikasi, produk, peralatan dan sistem yang boleh memelihara alam sekitar. Okey, apa kepentingan wujudnya teknologi hijau ini? Pertama, kita nak mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Okey, dan kita juga nak kurangkan pengeluaran karbon. Pengeluaran karbon contohnya macam karbon dioksida, dia akan menyebabkan pemanasan global. Jadi kita nak kurangkan pengeluaran karbon. Selain itu, kita nak tingkatkan tahap kesihatan manusia. Okey, supaya kesihatan manusia tak terjejas lah. Okey, dan kita juga nak jimat penggunaan sumber asli. Sumber asli itu apa? Contohnya petroleum, arang batu dan sebagainya lah. Okey. Contoh di sini, contoh yang menggunakan teknologi hijau, contohnya kenderaan tenaga solar. Kenderaan tenaga solar ini dicipta supaya kurang sumber asli digunakan. Sumber asli apa? Kalau kita guna dalam kereta, contohnya petroleum. Itu adalah sumber asli. Jadi kalau kita guna kereta yang menggunakan tenaga solar, maka kita boleh menjimatkan petroleum. Okey. Kita guna juga sumber tenaga yang boleh baharu. Ini kamu dah belajar tingkatan 3, iaitu sumber tenaga yang boleh baharu dan sumber tenaga yang tidak boleh baharu. Jadi kita lebih banyak guna sumber tenaga yang boleh baharu supaya
menjimatkan sumber asli yang ada. Jadi ini adalah contoh teknologi hijau lah. Sebab dia tidak mencemarkan alam sekitar dan menjimatkan sumber. Okey, kita tengok lagi. Apa hubung kait teknologi hijau dan kecekapan tenaga, dan apa itu kecekapan tenaga? Okey. Untuk menjayakan teknologi hijau ni, negara kita ada mewujudkan satu dasar. Nama dia Dasar Teknologi Hijau Kebangsaan. Bila sebut dasar ni maksudnya semua orang kena ikutlah. Okey. Ini dilancarkan pada 2009. Okay, apa yang ada dalam dasar itu? Okay, tonggak, kita sebut sebagai tonggak. Apa yang perlu kita ikut ialah 4 tonggak utama dalam dasar ini. Pertama, tentang tenaga. Kita mempromosikan kecekapan tenaga. Okay, dan mencari ketidakbergantungan kepada tenaga. Maksudnya kita kena guna tenaga dengan cekap lah, tidak boleh membazir tenaga. Okay. Dan kita tidak terlalu bergantung kepada sesuatu tenaga. Contohnya kalau kita hanya bergantung kepada petroleum, kalau petroleum habis, jadi kita akan mendapat masalah. Jadi kita kena menggunakan tenaga dengan cekap. Okay. Yang kedua, tonggak yang kedua, alam sekitar. Kita kena minimumkan kesan negatif. Maksudnya apa-apa aktiviti dalam negara kita mestilah kurang merosakkan alam sekitar. Jadi kita juga kena memulihara, bukan memelihara sahaja, memulihara. Maksud memulihara ni pulihkan kembali ke alam sekitar yang rosak. Jadi kita kena kurangkan kesan negatif kepada alam sekitar dan kita kena pulihkan alam sekitar. Okey, yang ketiga, ekonomi. Okay. Kita juga perlu menambah ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. Maksudnya dalam kita menjaga alam sekitar, kita juga memberi pendapatan ekonomi kepada negara. Untuk sosial, supaya kualiti hidup semua orang meningkat. Ya, bila alam sekitar terjaga, kualiti hidup juga meningkat. Okey, jadi teknologi hijau ni ada kaitanlah dengan kecekapan tenaga. Apa itu kecekapan tenaga? Kecekapan tenaga ialah kita kurangkan penggunaan tenaga bagi menjalankan sesuatu kerja pada kadar yang sama atau lebih tanpa menjejaskan keselesaan atau hasil yang diingini. Okey, maksudnya kita menggunakan tenaga dengan cekap tanpa membazir. Okey, tanpa membazir tenaga. Okey. Apabila kecekapan tenaga diutamakan, kita dapat menjimatkan sumber tenaga. Kita dapat menjimatkan sumber tenaga, ekonomi negara juga semakin kukuh dan kita juga dapat mengurangkan pembaziran. Okay. Dan sisa-sisa buangan dapat ditukar menjadi suatu bentuk tenaga. Kamu dah belajar waktu tingkatan 3, contohnya tenaga biogeosim. Tenaga biogeosim adalah terhasil daripada bahan-bahan buangan yang diproses menjadi tenaga. Okay. Negara kita dia sangat menyokong dan memberi komitmen lah untuk melestarikan kecekapan tenaga. Contohnya, kalau kamu pergi kedai elektrik, kamu akan nampak logo ini, label. Label ini ataupun ini. Apa maksudnya? Okey, maksud label ini menunjukkan alat elektrik itu menjimatkan tenaga elektrik. Okey,
Kalau dia ada 5 bintang, maksudnya dia sangat menjimatkan tenaga elektrik. Kalau dia hanya ada 1 atau 2 bintang, maksudnya barang elektrik itu menggunakan tenaga elektrik yang banyak. Jadi tidak baguslah untuk kamu beli. Bil elektrik kamu akan meningkat. Sebab itulah barang elektrik perlu letak logo ini untuk memudahkan kamu membeli barang yang menggunakan tenaga dengan cekap. Ini dipanggil label kecekapan tenaga bagi barang elektrik. Kemudian selain daripada logo ini, kerajaan juga membuat indeks bangunan hijau. Indeks bangunan hijau ni maksudnya bangunan itu yang mesra dengan alam sekitar dan tidak memusnahkan alam sekitar. Contohnya, kalau bangunan kaca, dia akan meningkatkan haba dan menyebabkan pemanasan global. Kerajaan juga mengadakan kempen teknologi cekap tenaga dan kerajaan juga mengadakan kempen penggunaan tenaga elektrik berasaskan sumber solar. Jadi kamu boleh pasang sumber solar dekat rumah kamu lah. Kamu boleh pasang alat solar supaya kamu hanya menggunakan cahaya matahari untuk sumber elektrik di rumah kamu. Dan ada kempen kesedaran. Ini antara usaha kerajaan untuk menjimatkan tenaga dan melestarikan alam sekitar. Itu termasuk juga dalam teknologi hijau. Dalam teknologi hijau ada beberapa sektor supaya senang untuk dilaksanakan. Kita tengok di sini. Ini tadi teknologi hijau. Ini antara sektor yang ada dalam teknologi hijau. Kita ada sektor tenaga, sektor pertanian dan perhutanan, sektor pengangkutan, sektor pengurusan sisa dan air sisa, sektor bangunan, sektor perindustrian dan pembuatan, sektor teknologi maklumat dan komunikasi. Maksudnya dalam sektor-sektor ini, macam mana caranya kita nak mengaplikasikan teknologi hijau supaya dapat melestarikan alam sekitar. Pertama, dalam sektor tenaga. Dalam sektor tenaga, kerajaan ataupun kita memfokuskan penggunaan tenaga alternatif. Tenaga alternatif yang lebih bersih, bebas karbon dan dapat menggantikan penggunaan bahan api fosil. Maksudnya kita utamakan tenaga yang boleh menggantikan guna petroleum, guna arang batu, guna minyak diesel supaya penggunaan tenaga itu lebih bersih dan tak menghasilkan karbon. Contoh tenaga baharu tersebut ialah kita menggunakan hidroelektrik, solar dan angin untuk menghasilkan tenaga. Hidroelektrik ialah kita jana elektrik daripada air empangan. Jadi air dari empangan akan memutarkan turbin dan menghasilkan hidroelektrik. Kalau solar adalah daripada cahaya matahari menghasilkan elektrik. Kalau angin pula daripada tiupan angin yang memutarkan kipas ini dan turbin dan menghasilkan elektrik. Jadi kita fokus kepada sumber-sumber ini supaya alam sekitar kita lebih bersih. Ini adalah sektor tenaga. Teknologi hijau dalam sektor tenaga.
Teknologi hijau dalam sektor pertanian dan perhutanan pula. Dalam perhutanan, kita fokuskan kepada pengawalan kadar karbon dioksida di dalam udara. Jadi macam mana sektor ini dia menekankan penjagaan nutrien tanah dan penambahbaikan pengamalan penanaman. Jadi dalam pertanian dan perhutanan, kita baiki cara pertanian. Cara pertanian supaya pertanian itu boleh tidak merosakkan alam sekitar. Dan menjaga nutrien tanah. Contoh kalau kita nak tanam padi, kamu ada nampak kan orang pesawah akan bakar jerami padi. Itu tidak baguslah untuk alam sekitar. Jadi kita tumpukan perhatian supaya pertanian itu boleh menyelamatkan alam sekitar dan tidak mengganggu alam sekitar. Itu inilah dalam sektor pertanian. Kalau perhutanan pula, kita tidak membenarkan pembakaran hutan, penebangan pokok. Kalau kita tebang pokok, pokok dia menyerap karbon dioksida. Kalau kurang pokok, maka karbon dioksida pun lebih banyak di udara. Jadi kita memelihara hutan dan tanah-tanah pertanian supaya tidak merosakkan alam sekitar. Bagi sektor pengangkutan pula, macam mana teknologi hijau dia? Dalam sektor pengangkutan, kita menambah baik prasarana. Prasarana itu kemudahanlah pengangkutan yang lebih bersih dan bahan bakar kenderaan dan pengangkutan awam. Kita cuba dalam pengangkutan, kita cuba untuk mencari alternatif. Alternatif itu maksudnya cara lain supaya kereta tidak menggunakan petroleum dan menghasilkan asap yang mencemarkan udara. Itu dalam sektor pengangkutan. Dalam sektor pengurusan sisa dan sisa air, kita fokus macam mana nak kurangkan pembuangan bahan buangan atau sampah ataupun air yang cemar ke persekitaran. Macam mana kita nak merawat air yang kotor dan macam mana kita nak mengurangkan pembuangan sampah ataupun nak guna sampah tersebut. Contohnya kita guna sampah dan kita buat baja. Ini dapat menyelamatkan alam sekitar. Itu dalam pengurusan sisa dan sisa air. Sekarang dalam sektor bangunan, macam mana kita nak hasilkan bangunan yang tidak merosakkan alam sekitar. Contoh bangunan berlian, iaitu Ibu Pejabat Suruhanjaya Tenaga. Bangunan ini menekankan kuantiti yang baik, kualiti yang baik terhadap alam sekitar. Maksudnya menggunakan bahan binaan yang baik untuk alam sekitar, menggunakan tenaga yang kurang dan air yang cekap, serta sisa pekerja, pengurusan sisa pekerja bangunan yang baik. Maksudnya dalam sektor bangunan, kita nak tekankan kepada pemaju yang membina bangunan, kontraktor yang membina bangunan supaya tidak mencemarkan alam sekitar. Kadang-kadang pembinaan bangunan menyebabkan pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran bunyi, pencemaran udara. Contohnya, bunyi yang kuat daripada pembinaan bangunan menyebabkan pencemaran bunyi. Dan bunyi yang dan sisa-sisa konkrit daripada bangunan dibiarkan mencemarkan alam sekitar. Jadi kita nak pembinaan bangunan yang boleh memelihara alam sekitar. Dalam sektor perindustrian dan pembuatan,
kita nak fokus kepada program kecekapan tenaga. Okay, dan mengurangkan kesan negatif seperti kesan rumah hijau, jerubu dan hujan asid. Okey, perindustrian dan pembuatan ini kilang lah, kilang. Jadi kita nak supaya kilang-kilang ini kurang membuang asap-asap yang mencemarkan alam sekitar ataupun membuang sisa-sisa yang boleh mencemarkan sungai, yang menyebabkan pemanasan, yang menyebabkan jerubu dan hujan asid. Jadi itulah yang ditekankan dalam sektor perindustrian. Okey. Dan sektor seterusnya dan sektor yang terakhir adalah sektor teknologi maklumat. Okey, macam mana dalam sektor teknologi maklumat ini? Kita nak tekankan teknologi hijau. Okey, kita fokus kepada amalan TMK hijau dalam pembuatan dan reka bentuk. Jadi dalam teknologi ni kalau boleh bahan-bahan seperti komputer, handphone, alat-alat lain yang alat-alat teknologi yang lain dicipta yang boleh yang tidak merosakkan alam sekitar. Okey. Untuk mengurangkan penggunaan bahan yang bahaya dan menggunakan bahan-bahan yang baguslah untuk alam sekitar yang boleh dilupuskan tanpa mencemarkan alam sekitar. Okey, dan menjimatkan tenaga. Jadi kena cipta alat-alat yang menjimatkan tenaga. Okey, jadi itu adalah sektor-sektor yang terlibat dalam teknologi hijau. Okey, nanti kamu akan tengok lagi dengan lebih detail setiap satu sektor itu. Hari ini cikgu hanya memperkenalkan pada kamu apa sektor-sektornya. Okey. Jadi hari ini tadi kita dah belajar okey, kita dah belajar apa? Hari ini kita dah belajar tentang kelestarian alam sekitar. Apa itu teknologi hijau? Okey, pembangunan ini maksud teknologi hijau. Dan kita dah belajar apa kepentingan teknologi hijau. Kita juga apa dasar kebangsaan teknologi hijau, ada 4 tonggak. Okay. Macam mana kecekapan tenaga dalam teknologi hijau. Dan kita belajar sektor-sektor yang ada dalam teknologi hijau. Nanti kita akan masuk satu persatu lah dengan lebih detail dalam sektor-sektor ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.